Nabi SAW tak ada masalah. Nabi pun dengan para sahabat pergi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir. Tujuan untuk apa? Untuk settlekan bayaran pampasan dua orang yang mati tadi. Tengah-tengah Nabi SAW duduk dekat sebuah rumah, duduk dekat luar rumah, ya, bukan dalam rumah, luar rumah. Lalu Yahudi ni bila nampak Nabi masuk kawasan dia orang pun berbisik sama-sama. Dia orang kata apa? Ini peluang untuk kita bunuh Muhammad. Jangan kita lepaskan peluang keemasan Muhammad dalam kampung kita. Kita boleh buat apa yang kita nak buat. Habis nak bunuh macam mana? Masa tu Nabi ada beberapa orang sahabat yang escort. Abu Bakrin, Umar, Osman, Ali. Ni sahabat-sahabat yang ada escort Nabi. Caranya dia kata kita ambil batu, bawa batu tu atas rumah atau bumbung rumah, dan kita golekkan batu tu biar dihempap atas kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Puak-puak Yahudi ni pun tuan-tuan merancang. Dia pun bawa batu besar bapak kat atas rumah tu, nak hempuk atas kepada Nabi. Nabi pun duduk tunggu sementara Yahudi bincang berapa dia orang nak pampasan kepada dua lelaki yang dibunuh tadi. Tengah-tengah tunggu tu Jibril turun. Jibril kata, wahai Muhammad, keluar cepat. Keluar cepat daripada kampung ni. Jangan tunggu. Dalam sirah cerita, Nabi bila Jibril cakap macam tu, spontan terus bangkit keluar. Kan? Sahabat semua, apa hal ni? Kan? Abu Bakar, Umar semua pelik. Kan? Dia tak adalah, jom kita gerak-gerak jom. Ada benda bahaya di kawasan ni. Nabi tak cakap macam tu. Nabi terus bangkit keluar. Menyebabkan para sahabat, apa hal lah, keluar belakang. Sampai tengah jalan, baru Nabi cakap, Yahudi nak bunuh aku. Ya tuan-tuan, di situlah nak tunjukkan Yahudi ni satu kaum yang al-ghadir, pengkhianat. Maka berlakulah peristiwa peperangan Bani Nadir, ya. Okey, ringkas ceritanya. Jadi peperangan Bani Nadir ni, dia hanya nama perang tapi tak perang pun. Sebab Nabi SAW kepung perkampungan Yahudi Bani Nadir, dan Nabi suruh diorang keluar daripada kampung halaman diorang ni. Lalas Yahudi pun mengalah, diorang keluar daripada kampung halaman diorang, dan Nabi SAW masuk dalam perkampungan Yahudi Bani Nadir. Jadi tuan-tuan, dalam peperangan, kalau harta rampasan yang kita dapat tu melalui peperangan, mana berlaku peperangan, berlaku pembunuhan antara tentera dengan musuh ni, harta yang dirampas tu dipanggil al-ghanimah. Tapi kalau kita masuk tempat musuh tanpa berlaku peperangan, kan kita masuk, diorang semua lari belaka. Masa dia lari tu, takkan je nak buat semua kan, mesti dia tinggal. Contohlah, peti ais ke, mesin basuh ke, TV, LED ke, kan? Dia tak boleh buat benda yang fardu-fardu saja. Benda-benda yang sunat muakkad dia tinggal lagi, buat berat orang ni. Jadi apa-apa benda, barangan yang kita dapat tanpa peperangan dipanggil al-fai'u. Itu dalam istilah fiqh, ya. Jadi al-ghanimah, harta rampasan yang kita dapat melalui peperangan. Al-fai'u, harta rampasan yang kita dapat tanpa berlaku peperangan. Maka senang bahasanya, Nabi menguasai kawasan Yahudi Bani Nadir ni dengan cara as-sulhu, perdamaian, dan juga harta yang Nabi dapat dipanggil al-fai'u. Maka Allah kata dalam Al-Quran, ma afa'allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Apa-apa yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW daripada tanah yang ada di sekeliling perkampungan Yahudi tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca dalam tafsir yang lain, tanah tu besar, mungkin cecahnya puluhan ekar, mungkin, ataupun ratusan ekar, mungkin, wallahu a'lam. Dalam tanah tu ada satu tanah yang kontroversi. Ketika wafatnya Nabi SAW, dia panggil Fadak. Kalau tuan-tuan pernah baca sirah, pernah dengar, pernah baca, ketika Nabi SAW wafat, datang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata apa? Wahai Abu Bakar, bapa aku masa dia wafat, dia ada tinggalkan sebidang tanah di kawasan perkampungan Yahudi Bani Nadir. Tanah tu bernama Fadak. Jadi semua waris Nabi dah mati kecuali aku seorang saja, Fatimah saja yang hidup. Maka Fatimah kata, akulah pewaris yang berhak
mewarisi tanah tersebut. Bila Fatimah ni nak tanah tu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wahai Fatimah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah. Nabi kata kami para nabi dan rasul tidak mewariskan harta. Tak macam kita. Kita kalau mati kan, kita ada wasiat, kita ada harta yang difaraidkan, dibahagi-bahagi kepada anak kita, bini pertama, bini kedua, bini keempat, kalau adalah kan. Nabi tak. Nabi, semua nabi rasul, kalau diorang meninggal dunia, diorang takkan mewariskan harta. Kalau ada tinggal harta tu, automatik jadi sedekah kepada orang ramai. Maka Abu Bakar kata, wahai Fatimah, walaupun kau satu-satunya pewaris Nabi yang masih hidup, tapi kau tak boleh dapat harta disebab Nabi kata kami tak boleh mewariskan harta. Bila Abu Bakar sebut macam tu, Fatimah kecil hati, berasa hati kan. Itu ceritanya. Memang confirm dia kecil hati lah, dia kan manusia. Jadi tuan-tuan, ini sejarah. Benda tak ada apa, settle lah. Tapi kalau tuan-tuan berkawan dengan puak-puak Syiah ni, mulalah. Dia kona sana, dia kona sini. Dia kata Kuang Hajar punya Abu Bakar, anak Nabi dia boleh tak bagi harta pusaka. Dia kutuk kau-kau berdengkung punya tuan-tuan. Ini standard Syiah. Okey. Jadi di kawasan yang Nabi rampas ni ada sebuah tanah yang bernama Fadak. Okey. Jadi tanah-tanah ni semua yang Nabi rampas daripada puak-puak Yahudi, maka Allah kata falillahi walir rasul, maka dimiliki sepenuhnya oleh Allah dan Rasul. Bukanlah Allah nak tanah tu, tak. Mana segala keputusan ikut arahan Allah. Lagi siapa yang dapat? Nabi. Lagi siapa? Walidil qurba, kaum kerabat Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Kan kita pula kata ni dah kroni ustaz. Kau dengar cerita aku dulu. Tuan-tuan, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Alul Baitin Nabi, keluarga Nabi kan tak boleh terima sedekah tau. Tak boleh terima zakat, hukumnya haram. Orang lain boleh terima zakat walaupun miskin. Miskin boleh terima zakat, boleh terima sedekah. Tapi keluarga Nabi tak boleh. Miskin macam mana pun tak boleh terima zakat, tak boleh terima sedekah. Tapi anda pernah baca lah, ada fatwa mutaakhir ini mengatakan boleh Ahlul Bait terima zakat kalau keadaan mereka dah teruk sangat, dah tak ada orang nak bantu kan. Dia orang berhak terima zakat. Wallahu alam. Mungkin ada orang tanya apa hikmahnya. Hatta Nabi SAW sendiri tak terima sedekah, ya. Dan Nabi haram terima sedekah, tapi boleh terima hadiah. Hadiah okey, sedekah tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Hadiah kalau kita bagi tu, kita bagi atas dasar penghargaan. Kita menghargai kan, kau member baik aku, ni sempena anniversary kau yang ke-20 contohlah. Aku bagi kau Ferrari contoh kan. Ini pula kawan baik kita sempena anniversary kau yang ke-40, aku hadiah Bugatti Veyron contoh. Itu hadiah ni benda kau bagi dalam keadaan orang terima tu berasa bangga. Sedekah tak macam tu. Sedekah ni kena minta. Kan? Saya kata contoh, tuan-tuan semua, saya ni mahal. Contoh kan, buka welfare dah. Pelajar-pelajar ke Bulu, tuan-tuan tolonglah bantu. Tuan-tuan pun bagi sedekah dengan penuh riak. Biar contohlah macam tu. Jadi ulama cakap benda sedekah ni tuan-tuan, dia ada unsur duit tu macam yalah bagi kita ambil lah. Setelah diminta, maka Nabi tak layak sallallahu alaihi wasallam. Dia orang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. Jadi harta tanah ni Rasulullah, walidil qurbah, anak beranak Nabi, wal yatamah, dan juga anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabni sabil, dan orang yang terputus bekalan ketika bermusafir, mana hasil jualan tanah dan sebagainya boleh bagi dekat dia orang. Li alla yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya jangan sampai terjadi kekayaan itu berpusing-pusing di kalangan al-aghniya'i minkum, orang yang kaya di kalangan kamu sahaja. Kan contohlah, kalau tanah tu dapat ke Nabi seorang aja, masyhur, contoh kan, Nabi kaya lah. Ataupun dapat dekat kaum kerabat Nabi seorang aja, masyhur, gitu orang kata kayanya, untung jadi kaum kerabat Nabi. Tapi tak, kaum kerabat pun dapat, orang miskin pun dapat, anak yatim pun dapat, ibnu sabil pun dapat.
Jadi Islam ajar kepada kita kekayaan hendaklah dikongsi bersama. Sebab tu adanya az-zakah. Tujuan bagi zakat, tujuan apa tuan-tuan? Supaya orang miskin dia tak menyampah tengok orang kaya. Kenapa orang miskin menyampah tengok orang kaya? Sebab orang kaya, tahulah orang kaya kan, cakap pun macam bagus kan, belagak semacam. Contoh ni, aku tak kata orang kaya kat sini, tapi kalau kena nasib le, contoh ni ya. Tapi kalau kita ni orang kaya, rajin infak, banyak bersedekah, orang miskin ni dia takkan kecil hati. Dia kata, Haji tu kaya tapi baik ni lah manusia, bagus sungguh dia ni, pemurah orangnya kan. Dia doakan kita. Tujuannya apa? Supaya hubungan orang kaya dengan orang miskin ni baik ya. Kalau dalam Quran, dalam surah Yasin, puak-puak kafir ni beli Nabi kan, dia kata apa? Lau sya'allahu at'amahu. Kalau Allah nak, Allah boleh bagi orang-orang miskin jadi kaya. Yang kita terhege-hege nak tolong pasal apa? Itu perangai orang kafir, dia takkan tolong orang miskin ni zaman Nabi SAW. Jangan sampai kekayaan itu berpusing-pusing di kalangan orang kaya sahaja. Quran tak bagi. Jadi negara kita hari ni tuan-tuan dah jadi macam tu kan. Itu ada seorang hamba Allah, menteri, dia kata bila kena GST, orang kaya je kena, orang miskin tak kena. Maka seronoklah orang kampung dekat kampung kan. Macam aku pun seronok juga. Syukur kita kata. Sekali bila kena bohong forever and ever and Batman forever. Kaya pun kena. Kaya kena tak apalah, dia kaya dah. Miskin pun kena juga tuan-tuan. Sedih rasanya. Aku cakap aku tak redha, itu je lah senang. Aku tak redha kan. Sebab Quran kata, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Quran kata, wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan harta benda sesama kamu kecuali melalui perniagaan yang berlaku redha meredai. Aku jual, aku beli, kau bagi, aku terima dalam keadaan yang bagi tu redha, yang terima pun redha juga kan. GST ni orang redha ke tidak tuan-tuan? Sajalah nak cuba tengok, angkat tangan sikit yang redha. Kok lah, saya setuju ya, saya syukur pada Allah. Nak angkat pun tak berani, kau tengok tu. Jangan main-main. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau aku cerita banyak-banyak ni, aku boleh bertukar jadi Incredible Hulk ajak kita tuan. Malu je, malu. Aib. Kita ni dulu kalau nak menyoping taklah berkira sangat. Sekarang takut nak menyoping tuan-tuan, takut GST tu beranak-beranak tu, aku takut tu. Dulu kan kita dah bajet kan, contoh nak beli barang rumah kan, bulan ni nak beli 300 kan, kita boleh bajet 300 kan. Tapi bila dah ada GST, kau tahu tak, aku takut beranak je benda tu. Bila beranak, bajet tak bawa duit, tak pasal-pasal tinggal barang dekat kaunter, tak malu muka aku. Jadi akhirnya gitulah. Negara kaya tapi rakyat makin susah. Kenapa jadi macam tu? Tak ada keberkatan. Sebab apa? Sebab yang jaga negara ni tak amanah. Cakap banyak tak ada. Nak marah-marah. Tak amanah. Tak amanah. Kalau dia amanah, negara kita ni kaya tuan-tuan, rakyat ada berapa? 28 juta cukup. Cukup sangat-sangat. Tapi nak kata macam mana? Maka Allah kata, likaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan itu berpusing-pusing di kalangan kroni-kroni kuasa sahaja. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa-apa yang Nabi berikan kepada kamu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Nabi larang, jangan buat. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allah ini azabnya terlalu dahsyat. Lil fuqara'il muhajirin, kepada orang-orang fakir yang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang meninggalkan keluarga mereka, harta benda mereka, negeri mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka ni mengharapkan keredaan Allah dan juga kurniaan daripada Allah. Tuan-tuan, sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada sahabat yang berharta, ada sahabat yang miskin, ada sahabat yang al-fuqara, terlalu miskin, berhijrah. Seorang sahabat nama apa? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni biasa dengar nama dia kan? Suhaib Ar-Rumi. Dia Suhaib dibangsakan kepada Rom, tapi dia bukan orang Rom. Macam kita lah, contoh orang tu nama dia Mamat
Al-Besuti. Contoh. Maknanya dia orang besut lah tu. Mamad Al-Kelantani, orang Kelantan lah tu. Mamad Al-Qadahi, orang Kedah, contoh kan. Tapi dia ni Suhaib Ar-Rumi, dia bukan orang Rom, tapi dia ni masa kecil-kecil dulu dia pernah kena culik, lalu dijual sampai ke Rom. Gitu. Membesar dekat sana, cakap pun speaking, mata pun bigu kan. Assalamualaikum. Kifahalkum. Lebih kurang macam tu lah, pelat-pelat sikit tuan-tuan. Macam kita lawan Jawa duduk dekat overseas kan. Buka Jawa makan tempe tapi cakap orang putih, tak pening kepala. Macam tu lah lebih kurangnya. Dia ni berdikari dekat Mekah sampai jadi orang yang ada harta. Bila dia nak berhijrah, orang Mekah buat roadblock. Dia kata, wahai Suhaib, kau jangan nak keluar Mekah, kau duduk dekat Mekah. Kau dulu merempat. Sekarang kau dah kaya, kau dah senang-senang, kau nak bawa harta kau pergi pindah dengan Muhammad dekat Madinah ya. Kau tak boleh keluar. Suhaib ni tuan-tuan, tadi Allah seorang yang pakar memanah. Tepat panahannya. Juara Olimpik Mekah 8 tahun berturut-turut. Kalau ada lah masa tu. Dia kata apa dekat yang buat roadblock ni, korang nampak tak panah aku ni? Dan korang kenal siapa aku? Aku pakar memanah. Kalau korang sekat aku akan panah seorang demi seorang. Dia kata macam tu. Dia pun takut juga, abang Mui, kecut telur pun jangan main. Tapi aku bagi satu lagi pilihan. Kalau kau nak lepaskan aku, kau tak nak kacau aku, kau tahu rumah aku kan? Kau pergilah ambil rumah aku tu. Dalam rumah aku berlambak harta benda yang aku tinggalkan. Aku tak bawa pun. Kau tengok aku selai sepinggang. Kau nak harta aku, kau pergi ambil. Yang buat roadblock ni fikir. Tu juga cakap Muhammad ni kan. Kalau kita roadblock juga, nahas kita dah lah gaji ciput. Lawan tak dapat. GST pula tu. Gila. Biar aku rembat rumah dia kan. Dah dia orang kata okey lah kalau macam tu. Dia pun buka jalan. Suhaib berhijrah. Dia orang pergi ambil harta Suhaib Ar-Rumi. Jadi Suhaib ni tuan-tuan berhijrah dalam keadaan fakir miskin. Kenapa dia buat kerja macam tu? Yabtawuna fadlan min Allah, mengharapkan kurniaan Allah, syurga Allah, waridwanan, dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan susah macam tu, Allah kata apa? Wa yansurunallaha wa rasulahu. Dahlah susah, dia tetap menolong agama Allah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata ulaika humus sadiqun. Itulah orang yang benar-benar benar, yang betul-betul benar, sadiq. Maknanya dia tu adalah susah, hidup susah, tapi dia tetap berjuang dalam perjuangan Islam. Maknanya duit dah tak ada, tapi dia cuba dah infak sekadar kemampuan dia. Sebab tu seorang sahabat pernah tanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi kata apa? Anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Engkau bersedekah dalam keadaan yang pertama sahih, kau sihat. Sihat ni mana apa tuan-tuan? Kita nak makan apa kita boleh kan. Kalau kau bersedekah time sakit, tak ci. Pasal kau dah tak lalu makan. Tawa sedekah je lah. Orang bawa jiji air pecik, tawa kau bagilah kat orang lain. Dah lidah kau dah kematu, kau tu tak rasa benda. Dan minum air pun tak rasa benda. Kau bersedekah masa tu, pahala tak besar tuan-tuan. Besar pahala bila? Sekarang ni. Tengah sihat, lidah tengah okey, mentega darah baik punya. Puasa nak makan, sedekah je lah, lagi besar pahala kan. Lawan hawa nafsu tu. Contoh kan, kita pergi kat mana, kat sini ada tempat makan tu kan, tengok benda sini makan apa tak. Aku pun dah lama tak makan kawasan orang kaya ni pasal GST kuat sangat. Contohlah ABC lah, ABC standard aku ABC lah. Po sedap gila ABC special kau kan. Kita memang terliur. Sekali kata ya Allah, ambil contohlah harga ABC tu RM5, aku sedekahkan RM5 ni, dapat juga pahala. Kau lawan nafsu kau, ayat tu besar pahala. Sebab kita memang nak makan, nak sangat, tapi kita berkorban, besar pahala. Yang kedua Nabi kata, bila lagi besar pahala tu, wa anta syahih. Dalam keadaan kau tengah kedekut, kemut gila kau tu. Lari bajet, bukan lari berlari-lari bajet masa tu. Kata-kata nak keluar, wah, bergiling kepala. Kan, nak sedekah ni, nak sedekah ya Allah. Macam tu pegang duit. Kan, bini kata suruh beli pampers anak, pampers dia ni, Allah, duit tak cukup ni, GST lagi ni, tol lagi. Tapi nak sedekah juga, kau bagi kat pada mak, kau letak. Itu yang terbaik. Tapi kalau kau tengah kaya, siapa lagi nak? Sebab tu tak cik macam tu, pahala tak banyak. Dia nak time kedekut-kedekut gitu. Wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Masa kau bagi tu ada terdetik dalam hati,
Habislah aku. Kau ada berasa macam tu. Habislah aku bulan ni. Kau ada berasa macam, tapi kau letak juga duit tu. Tu yang besar gila pahala tuan-tuan. Jadi tuan-tuan lepas ni boleh buat tuan-tuan ya. Nak jawab amin pun susah. Kau tengoklah tu. Ni beramal, belajar tak beramal berat ni tuan-tuan. Belajar kena beramal. Okey, jadi Allah Ta'ala kata walaupun dalam keadaan macam tu, diorang tetap menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit lagi sebelum kita tengok video ceria ni. Walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka-mereka yang mendiami rumah dan iman. Tengok Quran kata Allah Ta'ala kata orang yang jaga iman ini diibaratkan seperti jaga rumah. Rumah kita sendiri kan. Macam mana kita sayang kat rumah kita, kita cat, pasang langsir kan, renovation, apa lagi, buatlah supaya cantik rumah kau. Macam itulah juga iman kita kena cantik macam tu juga. Maka Quran kata walladzina tabawwa'u dara wal iman, mereka-mereka yang melazimi rumah dan keimanan mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka ni amat sayang kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Orang Al-Ansar, orang Madinah, bila dapat berita orang Muhajirin on the way sedang berhijrah ke Madinah, diorang semua seronok tau. Bilalah diorang nak sampai, bilalah diorang nak sampai. Macam tu perasaan diorang. Sebab diorang ni akan support para sahabat yang tak ada rumah, selai pinggang, tak ada keluarga. Dia akan support duduk sama-sama diorang dekat Madinah. Maka Allah puji sifat diorang. Allah kata apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka menyayangi orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tak berasa pun jealous, cemburu tentang apa yang Allah kurniakan kepada golongan Al-Muhajirin. Al-Muhajirin tuan-tuan, bila berlaku peperangan Bani Nadir tadi, diorang antara orang yang mendapat bahagian dia tahu. Nabi kata kau dapat sikit tanah ni, kau dapat sikit tanah ni. Makna senang bahasanya, orang Muhajirin dah ada harta. Walaupun dah ada harta, lalu Nabi kata, korang dah ada harta, korang berdikari, jangan tumpang kawan-kawan Al-Ansar, kesian ke diorang. Apa kata orang Al-Ansar? Tidak ya Rasulullah, tak apa diorang kaya, duduk dengan kami, jangan pindah rumah lain. Tuan-tuan faham tak cerita aku ni? Confirm tak faham. Ke korang ni tidur belaka? Padahal Al-Muhajirun tu dah kaya dah. Orang kata dah ada tanah sendiri kan. Sebelum ni dia mengempat duduk dengan orang Al-Ansar. Bila ada tanah, tak apalah, kau buatlah rumah sendiri. Tapi apa kata orang Al-Ansar? Jangan pindah, duduk dengan kami, nak pahala. Tu hebatnya level orang Al-Ansar, sampai Nabi sayang sungguh dekat orang Al-Ansar. Nabi kata apa? Hubbul ansari minal iman, menyayangi orang-orang Al-Ansar separuh daripada keimanan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka ada kepentingan diri sendiri. Di zaman Nabi SAW berlaku satu kisah. Ada seorang hamba Allah ni, dia sedekah kepala kambing dekat satu keluarga. Kepala kambing ni banyak isi kan, macam kepala ikan lah, banyak isi. Keluarga ni pun dapat, Alhamdulillah ya Allah, dapat kepala kambing kan. Baru berangan nak masak apa ni, tiba-tiba suami si kata, ya Allah, terkenang ke jiran sebelah, dah makan ke belum dengar-dengarnya, dah lapar dah lama tak makan. Bang, kita bagi je lah kepala kambing kat jiran sebelah. Suami kata, tak apalah, bagi dekat jiran sebelah, tak makan dia orang kan. Jiran sebelah ni suka, Alhamdulillah kepala kambing, kau jangan main-main, cantik kambing ni. Seronok lain berangan ni, nak masak apa ni bang, macam best ni. Tengah-tengah fikir, terkenang pula jiran sebelah. Bang, sian jiran sebelah kita kan, lama dah tak makan, kita bagilah kat diorang. Lah, kita bagi je lah. Tak pasal-pasal kepala kambing itu berpindah dekat rumah yang ketiga. Dapatlah rumah ketiga. Alhamdulillah, berkat kita sembahyang hajat, Allah murahkan rezeki kita. Bang, kita nak masak apa ni? Bawa fikir masak, terkenang pula jiran sebelah. Sian kerja kita bang, kita bagi je lah ya. Bagi. Sampai rumah yang keempat. Dapat ke rumah keempat pun seronok, kepala kambing. Nak masak, Allah, terkenang pula jiran. Akhir bagi pula rumah yang kelima. Kau ingat aku kelentong kan? Dengar cerita aku berhabis ni.
Ustaz banyak rumah dah Ustaz. Elak lu, aku tak tipu. Kau dengar cerita aku ni. Sampai rumah kelima tuan-tuan, nak masak terkenang pula jiran sebelah. Akhirnya bagi ke rumah yang keenam. Sampai rumah keenam pun nak masak terkenang jiran sebelah. Akhir tuan-tuan sampai ke rumah yang ketujuh. Bila rumah ketujuh nak masak, ya Allah, terkenang ke jiran sebelah. Dia bagi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu lalas balik ke mana? Lalas kepala kambing tu balik ke tuan kambing yang mula-mula dulu. Macam kita agak-agak boleh buat macam tu tak? Kita try buat time bulan puasa lah. Kan? Orang kata apa? Order azan ni, tengah lapar gila ni. Kan? Beratur ni, karipap. Syekh karipap. Tak sampai yang ketiga dah habis dah karipap tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alah, susah ni kita ni tuan-tuan. Maka Allah puji sifat para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam keadaan lapar, disebutkan sejarah kan, sampai nak berdiri pun tuan-tuan tak larat. Pasal apa? Tulang belakang dah bengkok, perut terlalu lapar. Sebab jalan sini, tekan perut semua. Aduh, pedihnya perut, ya Allah. Laparnya. Pedih perut tu lapar. Kita kalau tekan perut ini, aduh. Tu makna gastrik lah tu. Ataupun tersilap makan kan, banyak sangat kau melantak kedua kahwin, seminggu tu ada 6 rumah, cerit-berit. Tu kita. Sahabat dikepit perut ni pasal apa? Terlalu lapar, tak ada makanan. Tuan-tuannya, itulah sifat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey tuan-tuan, kita sambung lagi insya-Allah. Jadi insya-Allah pada 29 hari bulan 4 ni, seperti biasa Muslim Care akan meneruskan misi kemanusiaan ke Syria kali yang keberapa ni Kali kelima. Rasa kali kelima. Sebab setiap tahun kita akan hantar. Ya mungkin lebih kot. Pasal setiap tahun kita pergi 2 kali. Kadang-kadang 2, kadang 3. Sajalah nak orang panggil apa? Nak balik semula ke sejarah menghantar bantuan ni. Jadi untuk makluman tuan-tuan, bila berlakunya kebangkitan raya Syria pada bulan 3 2011, alhamdulillah, seingat-ingat saya lah, dekat Malaysia ni semua orang tak ambil port. Hatta NGO pun semua tak ambil port. Semua nampak Palestin aja kan. Orang tak nampak isu Syria. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala, kami kawan-kawan yang belajar kat Syria rasa terpanggil kan, dan kami berhubung dengan guru-guru kami dan sebagainya. Mereka cerita keadaan memang teruk yang amat sangat. Jadi saya pun jumpalah dengan Haji Zul dan kawan-kawan daripada Muslim Care, minta buat roadshow. Jadi kita orang Muslim Care ni tuan-tuan, NGO yang pertama di Malaysia buat roadshow tentang kesedaran Syria. Masa tu kita lebih tekan kepada bahayanya fahaman Syiah. Sebab di Syria tu punca fitnahnya Syiah lah. Syiah buat macam-macam, lepas tu berlakulah hari ni fitnah ISIS dan sebagainya. Jadi masa kita orang mula-mula buat roadshow dulu tuan-tuan, teruk juga kita kena belasah. Orang kata kita di Taliban Amerika lah, apalah, lantak lah kau nak kata kan. Dan kita hantar bantuan yang pertama pada 2012 ya. Kami hantar melalui Turki juga. Masa tu berhubung dengan NGO anak kepada Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni yang duduk dekat Turki. Kami pergi hantar dan ziarah pelarian-pelarian kat sana. Lepas tu berterusanlah kita pergi hantar dekat pelarian Jordan, lepas tu dekat Syria. Jadi biasalah tuan-tuan, bila kita buat kerja NGO ni, Allah uji macam-macam benda lah. Kan kadang-kadang benda kita harap jadi, tak jadi. Negara perang kan, lepas tu harga barang makin naik. Allah uji-uji sehinggalah tadi Allah Ta'ala pada 2014 awal 2000 akhir 2013 datang seorang hamba Allah daripada Syria. Dia datang di 2 orang. Dia call Ana pun cakap dengan dia. Dia kata dia ada NGO daripada Syria untuk anak-anak yatim. Jadi kita ni tuan-tuan kan, bila dengar, kita bukan tak nak percaya kan. Yalah biasa macam dulu kan, Afghanistan masa perang dulu kan, ramai orang datang minta derma, orang Pakistan. Kadang kita terfikir juga, macam mana pula kau boleh minta derma, kau boleh take it, kau tiba punya lah mahal. Kita berasa macam tu. Tapi saya kata, kalau betul lah tantah ini memerlukan, aku tak tolong, dosalah aku ni Saya pun pergilah jumpa hamba Allah ni. Saya tengok muka dia tuan-tuan, first saya jumpa, memang serabut serabai gila mamat ni. Muka dia muka mangsa perang lah. Muka GST lah, senang lah gitu tuan-tuan. Memang kita tengok pun muka tertekan, tak senyum. Serius muka. Ana pun tanyalah, kau daripada mana? Dia kata daripada Idlib. Cerita.
Lepas tu dia buka laptop dia tunjuklah NGO dia buat kerja dekat Syria bagi anak-anak yatim. Okeylah. Anda kata insya-Allah aku percaya dekat kau. Masa tu kita bagi, masa tu kan mungkin RM30,000 tau. Anda ingat lagi kita bagi RM30,000, anda kata kerja khatib, aku harap-harap kau buat kerja betul. Banyak dah aku bekerjasama dengan NGO, tapi gitulah, bukan aku tak percaya, tapi dia orang buat kerja dia tak ikut arahan. Macam kita Muslim kan, kita mesti nak proof kan, bukti, mana gambar, mana video, mana kau punya apa benda tu, laporan keuangan kau mana. Kena ada belaka benda gitu. Ni amanah orang ni. Anda kata kerja kau balik nanti, kau dah buat kerja, kau hantarlah ya gambar ke video. Nak tengok budak-budak dapat baju sejuk. Masa tu kita hantar untuk beli baju sejuk, beli kasut untuk budak. Anda kata dalam sebulan kau hantar video insya-Allah dia balik tuan-tuan, tak sampai sebulan, 2 minggu je. Dia hantar gambar, dia hantar video. Ana ni punya seronoklah hati, ya Allah. Tak pernah lagi aku bekerjasama dengan orang yang dibuat kerja cepat. Biasa Arab ni tembel. Mak aku kata tembel, lembab. Kan? Dia ikut suka dia je. Yang ni tak. Dia buat kerja sungguh. Kalau kita minta, dia terus buat. Kata, bagus mamat ni. Sejak pada itulah, Ana mula berhubung dengan dia. Pejam celik. Sehinggalah akhirnya Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan bantuan tuan-tuan semua, sehinggalah Muslim Care berjaya membina Ma'had Tahfiz dekat Raihaniyah di sepadan Turki Syria. Untuk maklumat tuan-tuan semua, pelajar-pelajar dekat sekolah tu mencecah 1050 orang, mempunyai lebih kurang 40 orang guru campur staf. Saya tanya dia, aduh, aku tengok pening, aku pula pening kepala. Dah ramai sangat ni, nak bayar gaji pula. Tuan-tuan, kalau diorang gaji dia pakai lira Syria, boleh tahan kira. Tapi diorang duduk dalam Turki. Bila duduk dalam Turki, walaupun sepadan dengan Syria, dia punya gaji bayar ikut lira Turki. Lira Turki dengan euro lebih kurang, kan? Dia jangan kau RM.org centang. Semalam $1 bersamaan RM3.17. Syukur pada Allah. Lira dia orang tinggi tuan-tuan. Aduh, pening kepala aku. Tapi nak kata macam mana, tuan-tuan, jadi kita tengoklah video apa yang ada. Tengok. Kita ada panas ni. Okey. Pula kat Syria ni, Sweden ni. Tidak. Alah, ni aku lemah. Okey, boleh. Bismillah. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak lah ni biasalah pakai kamera handphone jadi gini Kita orang bahasa kalau kita masuk mana ni? Kita masuk ikut sini Ini sepadan Turki. Ni Turki, yang merah ni Turki, yang ni Syria. Kita akan masuk kawasan ni lah, Idlib. Kawasan ni untuk makluman tuan-tuan sekarang 100% dah dibebaskan oleh Mujahidin. Alhamdulillah. Kawasan ni selamat. ISIS pun tak ada. ISIS duduk area ni Dia sepadan Iraq. ISIS sifat kawasan ni Raqqa. Kalau tuan-tuan pernah baca sejarah, pernah berlakukan peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah dekat Siffin. Dekat sinilah kawasan peperangan tu. Kawasannya memang kawasan fitnah. Okey. Ni mamat yang datang tu tuan-tuan. Ni kat rumah dia lah. Kita pergi ziarah kat rumah pelarian dia dekat sepadan Turki Syria ni. Wartawan Metro ni Ustaz Taliban. Ini video kan. Okey. Ni antara yang mula dulu kita hantar makanan, ubat-ubatan dekat kawasan yang berperang ni lah. Okey. Ni Muslim Care dijemput menghadiri sidang. Dia buat apa ni? Dia kumpul seluruh NGO
yang membantu Syria. Jadi Muslim Care terpilih mewakili Asia, bukan Malaysia tau, Asia tuan-tuan, dengan riak ni. Nampak muka cinta ni. Aku tak ada, tak riak. Okey, ni wakil kita orang dekat sana, ya. Masa tu kita adalah bagi ucapan dekat di hadapan NGO kat sana. Ni ustazah-ustazah ni tuan-tuan, sabar, yang berkhidmat dekat sana. Ni yang kawan saya tu, Muhammad Khatib ni, yang kita hantar pada ni tahun lepas lah untuk sekolah kat sana. Ni kereta pengangkutan untuk pelajar-pelajar. Sebab ramai budak-budak ni orang susah, dia tak ada rumah jauh dengan sekolah, jadi kita berilah apa benda ni, Kia ni, untuk pengangkutan pelajar-pelajar kat sana. Ni sekolah, ini sekolah. Sekolah ni tuan-tuan, tanah yang diwakafkan oleh seorang korporat. Dia tidaklah korporat, orang Turki yang bersimpati dengan nasib umat Islam di Syria. Dia hadiahkan tanah tu untuk kita buat sekolah. Ini hari kecemerlangan pelajar-pelajar dekat Mahat. Jadi staf-staf lah daripada ni. Okey, jadi ni kita tengok antara anak-anak yatim kat sana. Bersama dengan kita orang kanak-kanak berumur 2 tahun setengah namanya Furaha. Jadi kehilangan bapanya dalam bulan yang lepas. Diseksa dalam Tak pandai main yang Furaha tahu mana ni. bersama dengan kita orang kanak-kanak berumur 2 tahun setengah namanya Furaha. Ini kehilangan bapanya dalam bulan yang lepas. Diseksa dalam penjara Bashar al-Assad dan telah matilah bapa dia. Dan sekarang dibina oleh Muslim Care di sekolah ni bersama dengan kanak-kanak yang lain. Ya, semoga Allah Taala melihara kanak-kanak ni dan semua orang yang berubah, insya-Allah. Budak ni bapak dia pilot, asalnya bapak dia pilot tentera Bashar, ditugaskan bawa barang-barang logistik untuk bunuh rakyat dia sendiri. Tapi bapak dia tak tahan. Bapak dia pun berpaling tadah, tapi tak sempat berpaling tadah, kena tangkap dan dibunuh. Ni tuan-tuan kena sengit sikit baju tuan-tuan. Aduh, lemah tu lah. Ini kedua-duanya adalah Ishaq. Jadi contoh sebab kamu berkira Ishaq di 6 tahun. Arma, ayo, 4 tahun ya. Inilah, ia yang masih telah berusaha insyaAllah. Bukan berjuang dan bukan sebagai amat. Dan itu sekian bantu kami dan perubahan. Okey, ni anak kepada Ketua Keselamatan Muslim Care. Bila kita masuk kan kawasan pulang kan bahaya. Jadi bapak dia ni jaga keselamatan Muslim Care sepanjang-panjang kat nama Abu Ishaq Al-Hayrawi. Jadi tuan-tuan, orang muda baik sangat kan. Kalau kita berjalan dengan dia, dia mesti kata jaddidin niyata ya akhi. Kalau berjalan dengan dia, dia kata jangan lupa betulkan niat kerana Allah. Jangan lupa betulkan niat kerana Allah. Baik sangat orangnya. Senyum sokmo kata. Dan bila kita balik kat Malaysia tuan-tuan, lebih kurang sebulan dapat berita dia telah gugur syahid serangan bom daripada tentera Bashar dekat kawasan ni. Ada gambar kita. Tak berhenti tengok kalau ada gambar dia, ada simpan itu gambar dia. Okey. Ini dekat kawasan Utah yang dikepung, makanan tak cukup. Budak-budak berebut macam ni. Ini musim sejuk dengan pakaian dia, pakai baju sejuk.
antara kawasan yang kita nak hantar bantuan pun kawasan tu jugalah. Kita ada wakil-wakil kat sana. Okey, ni telaga yang musim care kuih Ini pipe tau, bukan bom pipe tuan-tuan. Ini pipe masuk dalam telaga. Ini kawasan Ghutah Syarqiyah yang masih dikepung oleh Tentera Bashar. Maka besarlah pahala orang yang infak telaga ni. Ia pahala yang antara yang paling besar tuan-tuan. Infak telaga, selagi mana orang guna tu mengalir pahala insya-Allah. هذا الله يبارك هل حضرتك سكان الغوطة الشرقية؟ إن شاء الله. أجي تحكي لنا. Ini temu ramah tuan-tuan dengan orang yang dekat kawasan Ghutah. Yang ditanya dah berapa, macam mana makanan, gandum macam mana. Semua harganya tak logik lah. Ya, kalau sekilo gandum sampai $100, nak makan datang apanya, duit $1 pun tak ada. Jadi pakcik cakap panjang, cuma nak khabar kita ada wakil kat dalam tu. Ini masa musim sejuk itu kita bagi baju untuk budak-budak. Baju ada dua, sama ada kita beli kat Turki ataupun dalam Syria ni dia ada kilang-kilang pakaian yang dah terbengkalai. Jadi kita beli kain, diorang buat sendiri baju sejuk ni. Kata terima kasih Musim Care di atas apa yang diberikan dan terima kasih kepada rakyat Malaysia. Dia kata gitu. Ini sekolah. Ini kat sekolah. Untuk makluman tuan-tuan, saya dapat makluman, dia kata sekolah dekat kawasan Raihaniah ni kebanyakannya telah ditutup sebab tak ada orang sponsor. Dulu ada NGO sponsor, lepas tu setahun 2 tahun bungkus sebab tak ada orang nak support. Akhirnya budak-budak tak sekolah semua sumbat dekat sekolah Muslim Care. Itu kita pun pening kepala juga kan, tapi nak tak nak terpaksa ambil jugalah. Jadi orang nak belajar, dia belajar semua percuma.
Cuma kita terpaksa ada beberapa bangunan yang kena sewa dan gaji guru. ونور يشاشر في قلوبنا Okeylah tuan-tuan, tu sedikit dah kita punya tayangan video. Dari tuan-tuan pun boleh tengok dalam page Muslim Care sendiri ataupun saya, kita banyak maklumat tentang bantuan yang kita sampaikan kat sana. Jadi sekadar itulah sedikit pertemuan kita, dan saya harap tuan-tuan dapat menyumbang untuk Islam kat sana, terutama kita dah nak hampir dengan Ramadan. Ramadan pahala besar. Tuan-tuan bagi sekarang niat untuk Ramadan, dapat pahala besar, dan Allah Maha mengetahui niat kita. Kalau setengah orang dia kata, Ustaz, kalau sedekah masa ni pahala tak besar, tunggu Ramadan. Kau nak tunggu Ramadan, aku dah tak pergi kat sana. Dia jadi niat sekarang, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita niatkan. InsyaAllah diberikan pahala berganda tuan-tuannya. Jadi ada 3 benda lah kita nak buat. Kita nak bantu teruskan sekolah Muslim Care, kemudian anak-anak yatim, ibu tunggal, dan kawasan yang kita tengok tadi yang budak berebut makanan tu kan, dekat Rotah tu, kita akan usahakan untuk hantarlah sedikit makanan tuan-tuan. Nak boleh support, lama-lamanya mungkin kita tak mampu, tapi kaedah mengatakan ma la yudraku kullu la yudraku kulluhu. Benda kalau tak boleh buat semua, jangan kau tinggalkan semuanya. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.